Okey, tu gambar lama-lama lah, tuan-tuan. Yang mana saya jumpa lah. Dulu mana ada kamera-kamera ni. Saya ingat first telefon Android yang pakai pun tahun 2014 apa. Sebelum tu semuanya telefon biasa-biasa je, mana ada telefon mahal-mahal ni kan. Berapa orang ada? 15. Okay, okay. Boleh lah, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dah sarapan kan, sebab hari ni kita nak kerja berat ni, kita nak pasang aircon. Ha, semua dah makan. Okey, bab 7, kerja-kerja pemasangan. Ini contoh daripada panduan action macam mana nak pasang, bagi tahu semua. Indoor macam mana, outdoor macam mana pasang. Contoh dimensi unit dalam yang dibagi. Ini untuk outdoor, wiring diagram semua dah bagi. Ini kalau tak ada pun tuan-tuan boleh tengok dekat. Kalau indoor unit ni dekat indoor lah. Tuan-tuan buka dia punya cover depan tu, boleh nampak dia punya wiring diagram untuk indoor unit. Untuk outdoor unit, buka cover belakang yang tutup bar tu, nampak lah. Untuk outdoor unit punya wiring diagram. Okey, cara pemasangan. Sebenarnya pasang ni tak ada apa peraturan yang khusus lah bagaimana nak pasang unit. Jadi sebenarnya setiap pengeluar unit ni dia ada sediakan panduan untuk pemasangan. Sebenarnya kita boleh ambil dekat pengedar ataupun biasa yang senang dapat ni pusat latihan lah. Macam politeknik, apa ni, vocational kan. Cikgu-cikgu dia lah selalu dapat. Macam installer lain ni bergantung kepada kemahiran individu tu sendiri macam mana nak pasang. Benda tu sebenarnya basic dia sama. Tapi kadang-kadang ada lain sikit. Yang ni lain sikit kan. Jadi bergantung kepada kemahiran lah. Walaupun pengeluar ni ada bagi panduan, kebanyakan orang simpan. Kalau kedai-kedai tu, biasanya dia tak bagi pun kan. Kalau minta, mungkin tak ada lah. Okay. Contoh pemasangan ni, semua dalam bentuk video lah. Saya ambil daripada Didik TV kan. Sebab saya sendiri tak ada video saya yang pasang. Sebab biasa saya kerja seorang lah. Macam mana nak ambil gambar. Tak bagi kita skip ni dulu. Contoh pemasangan kan. Tak lama ni, dalam 15 minit lah. Banyak dah kena cut lah video. Kita skip yang ni dulu, kita pergi bawah. Contoh panduan pemasangan. Saya ambil dua je action dengan yaw.
Dia setiap kali keluarkan unit aircon tu, dia mesti keluarkan panduan pemasangan. Untuk action installation. Sekejap. Okey, ni dia. Ni untuk action ni. Cikkan. Dia bagi tu sini model apa? AWM 07 sampai AWM 25F. Ini yang tadi gambar tadi saya tunjuk tu. Saya ambil pada sini. Begitu selection of location and space. Semua dia dah bagi tahu dah tuan-tuan sebenarnya. Nampak? Indoor unit. Apa requirement dia? Location sesuai untuk wiring, piping dan drainage. Tidak ada halangan untuk apa udara kan. Ini contoh untuk indoor unit. Macam mana nak pemilihan dia. Dia bagi tahu kalau pasang indoor tu untuk maintenance dia berapa jarak untuk ambil. Biasa kadang-kadang kita jumpa ada orang pasang yang atas ni dia rapat dengan ceiling kan. Susah nak buka. Nanti bila nak servis, orang yang datang servis tu tengok tak boleh buka. Ataupun dia dah tutup separuh dengan apa ni plaster ceiling. Masa pasang ni tak ada plaster ceiling lagi. Bila dia dah pasang, hilang separuh indoor ni kan. Jadi susah lah tuan-tuan. Hmm. Sebab tu dia bagi guide dekat sini. Okay, outdoor unit. Dia bagi tahu apa yang boleh, apa tak boleh. Susah sikit. Install the connecting outdoor unit in a way such as that hot air distributed. Okay, jangan pasang macam ni tuan-tuan eh. Satu depan, satu belakang. Dua-dua ngala sama. Jadi yang depan ni dia tak dapat sedut udara yang sejuk. Dia nak transfer heat apa ni coil ni tak lepas. Yang belakang ni sudah bagi udara panas ke depan. Ha, tak boleh eh. Yang kedua ni, ni betul. Maknanya dia terbalik kan. Kalau ada dua unit lah. Jangan ada halangan dekat depan ni. Kalau boleh susun macam ni. Kalau banyak susun macam ni lah. Tiga biji ni, lari je. Ni yang semalam ada orang tanya kan. A place protected from direct sunlight. Dia tak bagi. Letak direct kepada cahaya matahari. Kalau boleh letak awning. Kalau tak boleh, nak buat macam mana kan? Tak boleh. Installation clearance. Dia bagi tahu untuk outdoor, ini clearance dia. Ini bahagian depan belakang. Ini kiri kanan. Berapa clearance? Setengah orang pasang. Sini dinding. Tepi ni dinding. Pasang kat sini. Nak buka penutup tepi ni pun tak boleh. Kan? Tak boleh nak servis. Dia ajar drilling holes. Macam mana nak tebuk lubang. Mounting installation plate. Kalau ikut dekat panduan dia ni, semua dah cukup lah. Tapi bahasa Inggeris lah tuan-tuan kan. Saya pun tak berapa nak pandai pun. Tapi sebab dia ada gambar ni, boleh lah. Okay, ini contoh untuk action.
Panduan pemasangan dari Ericsson. Dia tak bagi video tuan-tuan, dia bagi panduan bertulis macam ni ya. Ha. Siapa beli dapat video, siapa beli dapat video. Kan senang kan? Ha. Dia tak ada. Sekejap, saya cari. Ada satu lagi eh. Satu lagi, York. Ada ni. Mana tu? York ni eh. Sekejap. Ni York ni. Installation Operating and Maintenance Manual. Dia bagi tahu dimension, indoor dengan outdoor. Dia bagi tahu tuan-tuan, installation of outdoor unit. Macam mana nak pasang. Ha. Installation of indoor unit. Outdoor, indoor dia bagi tahu. Lubang berapa darjah nak ni. Nak tebuk persiapan. Lebih kurang sama je. Mount dia ni tu dia. Saya sebut. Ha. Letak plate dulu. Water drainage piping. Electrical connection. Connecting piping to outdoor unit. Sampai Z ni dia bagi tahu. Service and maintenance. Troubleshooting. Ha. Some operating hand. Do not overcool the room. Semua dia cerita tuan-tuan. Kalau ada manual ni daripada A sampai Z dia bagi tahu. Panduan dia. Tak apalah. Kita tengok video. Cara pemasangan. Sekejap. Stop share. Okey, video ni saya ambil dari Didik TV punya YouTube eh. Saya edit sikit-sikit lah, potong sikit sebab panjang tuan-tuan dia punya video dalam 40 minit. Ada satu tu 1 jam lebih. Ini saya edit tinggal lebih kurang 15 minit lah. Okey, kita tengok eh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyaman udara yang hendak dipasang ialah jenis wall mounted split unit. Dinama Daikin 1 horsepower non-inverter. Ini adalah bahagian unit dalaman ataupun indoor unit. Ini adalah tiub kuprum dan sambungan ke unit luaran ataupun outdoor unit. Ini pula ialah pipe saluran air. Mana pipe saluran air kan? Sekejap tuan, kita tukar video lah. Hilang pula gambar. Tak bergerak pula gambarnya kan? Sorry eh. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Penyaman udara yang hendak dipasang ialah jenis wall-mounted split unit. Irama Daikin 1 horsepower 6 inverter. Ini adalah bahagian unit dalaman ataupun indoor unit. Ini adalah tiap kuprum dan sambungan ke unit luaran ataupun outdoor unit. Ini pula ialah pipe saluran air. Arus yang digunakan oleh penghawa dingin ini ialah 3.86 M. Penilaian yang diberi kepada penghawa dingin ini ialah 3 bintang oleh Suruhanjaya Tenaga. Ini ialah blok terminal untuk pendawaian indoor unit. Masukkan dua kabel 3 core atau dua set wayar biasa bersaiz 2.5 mm. Satu set ada 3 wayar, live, neutral dan earth. Satu untuk bekalan kuasa indoor unit, satu lagi untuk keluaran ke outdoor unit. L dan N adalah masukkan punca bekalan kuasa. N1 dan COM adalah untuk pendawaian keluar ke kompresor outdoor unit. Wayar bumi disatukan dan diikat di terminal bumi. Sebelum memasang indoor unit, kita perlu memasang mounting plate dahulu. Tentukan tempat yang bersesuaian dan tandakan untuk menebuk lubang skru. Seterusnya, tandakan tempat untuk menebuk lubang tiup kuprum, salur air dan wayar. Terdapat dua anak panah yang menentukan kedudukan yang sesuai untuk menebuk lubang. Persilangan antara dua garisan yang dibuat adalah kedudukan di mana perlu menebuk lubang. Ini adalah penebuk dinding yang digunakan untuk menebuk lubang. Lubang sudah siap. Indoor unit sedia untuk dilekapkan di dinding. Masukkan tiup kuprum, salur air, wayar ke dalam lubang tadi. Balut sedikit guna tip supaya mudah masuk lubang.
Pastikan indoor unit berada di kedudukan yang betul dengan mounting plate tadi. Sudah siap memasang indoor unit, kita beralih ke outdoor unit pula. Ini adalah outdoor unit. Ia akan dipasang di sebalik dinding indoor unit tadi. Gas yang digunakan oleh outdoor unit ini ialah jenis R32. Di sinilah tempat penyambungan tiup kuprum yang kita masukkan dalam lubang tadi. Ukur jarak tapak outdoor unit untuk rujukan semasa memasang braket di dinding nanti. Seterusnya ialah pemasangan braket untuk meletakkan outdoor unit. Selesai memasang braket outdoor unit. Outdoor unit sedia untuk diletakkan di atas braket. Hati-hati semasa ingin meletakkan outdoor unit ini. Beratnya 25 kg. Teknik mengangkatnya perlulah betul supaya mudah untuk meletakkan di atas braket. Tapak outdoor unit dan braket perlu diikat supaya tidak bergerak dan jatuh. Buka kabel untuk sambung tiub kuprum dan wayar. Buka flare nut yang terdapat pada outdoor unit dan juga pada tiub kuprum. Ada 4 flare nut jumlah semuanya. Ini adalah flare nut yang telah dibuka tadi. Dua daripadanya telah siap disambung dengan tiub kuprum. Proses membuatnya akan ditunjukkan sebentar lagi. Saya akan menunjukkan peralatan yang diperlukan untuk membuat penyambungan tiub kuprum tadi. Ini ialah flaring tool. Fungsinya untuk mengembangkan hujung tiub kuprum. Ini ialah alat untuk membersihkan hujung tiub kuprum selepas membuat pemotongan. Ini ialah tube cutter. Fungsinya untuk memotong tiub kuprum. Inilah proses membuat penyambungan tiub kuprum. Mula-mula ukur panjang yang bersesuaian dan potong tiub kuprum itu. Bersihkan hujung tiub tadi supaya tidak ada gerigis.
Gunakan flaring tool untuk mengembangkan hujung tube koplo. Selepas itu, masukkan flare nut di tiub koplo yang sudah siap. Jangan lupa masukkan satu lagi flare nut sebelum mengembangkan tiub sebelah lagi. Proses ini perlu kemahiran dan latihan. Tiup tak boleh terlebih atau terkurang kembangnya. Ia nampak macam senang, tapi kalau silap buat, gas boleh bocor. Okey, dah siap kedua-dua penyambung. Okey, mari kita pasang penyambung tadi. Selesai penyambungan. Proses seterusnya ialah memvakum.
Mula-mula buka penutup injap port servis. Sambungkan tolok pengecas ke port servis tadi. Kemudian sambungkan pula tolok pengecas yang tengah ke pam vacuum. Tekan switch pam vacuum untuk mulakan proses vacuum. Biarkan selama lebih kurang 15 minit. Setelah selesai, buka semula tolok pengecas tadi dari port servis. Kemudian pasang semula penutupnya. Selepas itu, buka kedua-dua penutup injap yang tengah untuk membuka gas. Gunakan Allen key untuk membuka kedua-dua injap gas. Selepas itu, pasang semula kedua-dua penutup tadi. Setelah selesai, pasang pula wayar di terminal outdoor unit. 3 wayar sahaja yang perlu dipasang iaitu wayar COM, neutral dan bumi. Lepas selesai memasang wayar, pasang pula plug 15 di indoor unit dan onkan penghawa dingin. Gunakan klimameter untuk memeriksa arus outdoor unit. Outdoor rated current yang tertera pada outdoor unit ialah 3.67A. Klimameter mestilah menunjukkan arus yang lebih kurang sama atau kurang sedikit daripada 3.67A. Pada awal penghawa dingin beroperasi, arus selalunya lebih rendah dan akan meningkat setelah ia mula sejuk. Setelah penghawa dingin beroperasi lebih kurang 10 minit, air akan keluar daripada salur air. Arus outdoor unit juga meningkat menghampiri outdoor rated current iaitu 3.67 M. Jika arus tidak meningkat, cuba tambah gas.
Selesailah pemasangan penghawa dingin ini. Saya harap sedikit sebanyak ia dapat membantu anda. Okey, siap dah tuan-tuan. Kita pasang sebiji aircon hari ni. Ha, siap. Nampak macam senang tapi kerjanya berat sebenarnya kan. Kita tengok orang pasang macam mana. Yang macam saya cakap tadi, tiada undang-undang atau peraturan khusus bagaimana untuk memasang satu-satu unit penyaman udara. Macam tadi tuan-tuan tengok, dia pasang welding dulu kan. Sebenarnya dia tak ada satu peraturan khusus pun macam mana nak pasang. Ada yang pasang indoor dulu, ada pasang outdoor dulu, ada yang buat wiring dulu. Jadi kalau yang pergi pasang tu ada 3 orang, seorang satu lah pegang, seorang pegang indoor, seorang pegang outdoor, seorang buat wiring kan. Jadi senang sikit. Kalau 2 orang, dia pandai-pandai bagi-bagi je. Kalau seorang, lagi ya, dia kena banyak fikir. Mana satu nak buat. Ya, jadi dia tak ada satu apa undang-undang pun. Nak kena buat ni dulu, kena buat ni dulu. Tak ada. Sebab tu pengeluar dia keluarkan panduan ha, satu-satu. Indoor, outdoor. Dia tak sekali. Benda tu last sekali nanti barulah disambung semua. Okay, faham tuan-tuan eh? Tidak ada peraturan khusus bagaimana untuk memasang satu-satu unit penyaman udara. Kalau orang datang rumah tuan-tuan pasang, ataupun tuan-tuan pergi pasang, anak buah pasang, tengok mana boleh pasang ni dulu, pasang ni dulu. Tak ada tuan-tuan, semuanya atas skill masing-masing. Okay. Kita rest sekejap 5 minit, boleh eh? 5 minit, take 5. Okay, tuan koma. 9:30. 9:30 kita start balik.
Okey, kita sambung tuan-tuan eh. Perkara yang perlu dielakkan semasa pemasangan. Jadi kalau kita tengah pasang tu, benda-benda ni kita kena elakkan lah. Yang pertama, air masuk ke dalam copper pipe. Kita tengah pasang, tiba-tiba hujan kan. Dia punya fly nut tu kita tak tutup. Pasang pun belum siap lagi. Jadi kita biar air kat luar, air masuk dalam pipe. Air ni musuh utama tu lah sebenarnya, aircon ni. Sebab kalau tak keluar, air ni masuk dalam kompresor. Kompresor tu ada minyak. Minyak dengan air dia tak bercampur. Lama-lama, tuan faham kan jadi apa kompresor tu. Yang kedua, habuk. Habuk pun sama. Habuk ni sebab takut tersumbat lah. Masuk dah banyak dalam kompor nanti. Terutama dekat bahagian metering device kan. Metering device tu halus je. Lubang dia. Senang-senang dia nak tersumbat. Habuk masuk. Yang ketiga, mengecas secara paksaan. Jangan mengecas secara paksaan. Kesan dia merosakkan injap pemampat. Okey, tong gas ni, dia ada takat dia. Sebelah atas tu dia sebenarnya vapor ataupun gas. Sebelah bawah tu dia liquid. Jadi kalau kita tonggingkan macam ni, yang masuk tu adalah cecair dalam kompresor. Kita cas dekat bahagian low side. Low side ni tempat sedotan, tempat kompresor sedut. Sepatutnya gas kan. Tapi kita charging, terpaksa dia pakai apa liquid masuk. Hmm. Jadi macam masuk air tadi lah. Dia punya kesudahan dia akan merosakkan kompresor. Seterusnya gunakan oksigen untuk purging. Purging ni sebenarnya untuk hmm, kita test piping yang takut bocor kan dia kalau ada tersumbat ke apa. Kita purging lah. Biasanya orang purging pakai nitrogen. Kita tak pakai oksigen. Oksigen ni dia punya kelembapan dia tinggi. Sebab tu kita pakai nitrogen. Nitrogen ni sifat dia, dia kering kan. Nitrogen ni bahaya. Tapi dia, orang panggil apa? Kalau dalam bahasa kimia ni, nitrogen ni dia gas gas yang lengai. Lengai ni maksud dia, dia tak bertindak balas dengan gas-gas lain. Dia tak ambil tahu pun kalau ada gas lain. Dia buat kerja dia je. Bahaya nitrogen ni. Tapi bagus untuk aircon, untuk apa ni, purging dengan apa, test bocor lah. Jadi oksigen ni sebenarnya membawa kelembapan, sebab tu pemampat ni boleh rosak. Sama dia kan jadi air juga. Seterusnya, sistem pipe yang terlalu panjang. Elakkan guna pipe yang panjang. Kesan memendekkan jangka hayat pemampat. Pipe yang panjang ni, bila pipe kita panjang, kompresor tu akan kerja lebih. Dia nak discharge gas tu jauh kan, nak sampai ke indoor. Dia nak apa ni, kompres tu jauh, dia nak sedut pun jauh sebab pipe kita panjang. Contoh macam ni kan, jauh lah. Jadi penat lah kan kompresor tu, dia nak sedut, dia nak tendang gas. Jadi dia kena kerja lebih. Memendekkan jangka hayat pemampat. Lagi satu, pipe panjang ni sebenarnya kalau pengeluar, dia ada syarat dia sendiri lah. Kalau nak claim warranty ke apa, kadang dia tengok kalau pipe panjang, dia dia tak nak buat. Sebab tidak ada dalam peraturan pemasangan dia. Dia tak kadang dia buat tak tahu ya. Sebab kita punya pipe panjang sangat, tak sesuai dengan kompresor dia. Kemudian sistem pipe yang terlalu banyak bengkok. Elakkan bengkok terlalu banyak. Pipe panjang dengan pipe bengkok sama je tuan-tuan. Kompresor akan kerja lebih.
Mungkin dekat corner ni dia bukan bukan masalah tu kan. Dia banyak banyak lab kat sini. Dah lah panjang banyak bengkok lah tu. Kompresor tuan tak tahan. Dia akan kerja kerja kuat. Sistem penebatan yang lemah. Pastikan pipe disaluti oleh penebat. Kesan dia, air akan menitik dan mengurangkan kadar penyejukan. Ini kita selalu jumpa dekat uh, office-office lama kan. Jenis ceiling cassette tu. Piping semua lalu atas ceiling. Ha, ceiling semua pasang apa? Apa yang putih tu ceiling gantung tu. Ha, lama-lama basah sebab insulation tak cantik. Pasang tak cantik. Masa mula pasang okey lah. Kena 2-3 hari tengok meleleh. Sebab air ni kan dia akan cari tempat untuk dia keluar. Kalau dia dah menitik tu. Ha, dia kecil keluar dah lah pakai insulation besar daripada pipe kan. Lepas tu tak balut lah tu. Tak balut cantik. Air akan menitik mengurangkan kadar penyejukan. Bila tak ada insulation, copper ni kita tak balut. Jadi dia tak kurang sejuk lah. Sebab terdedah kan. Okey, seterusnya membengkok secara manual. Elakkan kerja mudah. Pipe akan kemek. Sebenarnya kita ada banyak sebenarnya tool untuk bending ni. Tapi kadang-kadang orang malas pakai tuan-tuan. Saya sendiri pun kadang-kadang bengkok pakai tangan je lah kan. Sebab kita bukannya nak bengkok sampai 90 darjah kadang-kadang. Kita nak bengkok U ke kan. Kadang pakai keting bukannya pakai bender pun. Nak ambil bender pula dekat bawah kan, jauh kan. Kena turun tangga lagi. Jadi pandai-pandai Pipe akan kemek, sekat dan longgar. Kalau pipe tak kemek, okey lah. Kalau kemek, potong buang je kan, ambil baru. Betul tak? Ha, ha. Kita sendiri nilai kita punya kerja kan. Apa kesan dia bila pipe kemek, mengurangkan kadar penyejukan. Ni lah, bila pipe kemek, dia punya laluan dia akan jadi sempit lah. Gunakan saiz pipe yang salah. Jangan gunakan saiz pipe yang salah. Elakkan kerja mudah dan untung lebih. Pemempat akan rosak. Piping saiz 1/4 tapi tuan-tuan pakai 38. Janganlah macam tu kan. Sebab tak ada pipe. 1/4 tak ada. Tak bawa. Habis kan. Pakailah 38. Sambung, brazing. Jangan buat tu tuan. Sebab macam mana. Air daripada pipe yang kecil. Lepas tu pergi pergi ke pipe yang besar. Dia punya aliran dia dah tak sama. Dia pergi ke yang besar tu. Dia akan jadi slow lah. Sama macam aircon ni. Gas daripada pipe kecil pergi pipe besar. Mula tekanan dia tinggi. Sampai ke pipe besar dia kan terus slow. Jadi dia tak akan jadi apa, kitaran dia tu tak sempurna lah. Sebab tu dia tak bagi pakai saiz pipe lain kan. Jangan sambung suka-suka lah. Jadi ni pipe saiz 1/4 pakai 38 kan. Kita tengok alamak masa kita datang nak repair. Aduh macam mana ni nak cakap dengan tuan rumah pula. Nak tukar pipe kan. Pipe ni dia orang sambung. Hmm. Jadi satu kalau boleh kita jangan apa. Tak payah memburukkan orang lah. Kalau kau dekat buat kerja kan. Kita sibuk cari salah orang sebelum ni. Sebab kita nak untung tak payahlah. Orang punya salah tu kita punya rezeki kan. Betul tak? Okey, seterusnya. Sekejap, saya on aircon sekejap eh. Penyambungan kabel yang longgar. Pastikan ke semua kabel di-skru dengan ketat. Elakkan kerja mudah, kesan akibat dan kebakaran. Kita dah tengok semalam kan video macam mana wiring ni boleh terbakar sebab
connection tak cantik. Ada yang jenis pulas-pulas, lepas tu batu black tape ada. Yang lepas servis, tak keringkan betul-betul, lepas tu short dengan wiring, terbakar. Ni antara salah satu lah. Penyambungan kabel yang longgar pun dia akan jadi spark. Lama-lama spark kena dekat plastik ke apa, air, terbakar. Elak kan tuan-tuan eh? Seterusnya, elakkan penyambungan kabel yang salah antara unit dalam dan luar. Tips, pastikan membuat pengujian setiap sambungan. Kesan dia, kerosakan pada pemampat. Saya ambil contoh satu lah. Kalau kita pasang apa ni, unit inverter. Inverter dari indoor ke outdoor dia ada tiga kabel supply, satu untuk signal. Jadi ada empat. Kadang masa kita pasang tu kita terlupa tuan-tuan kan. Saya selalu kena sebenarnya. Sebab tu saya cakap. Bila dah tarik wire sampai dekat outdoor, eh, baru perasan inverter kan. Kabel tarik tiga je nak pakai empat. Macam mana? Nak tarik balik dah malas kan. Badan pun dah penat. Dia punya penyelesaian dia, heading tu lah kita jadikan signal. Jadi kat belakang outdoor tak adalah heading. Itu yang paling simple sekali. Ha, ini dia punya gambar dia ni memang nampak banyak kan, sebab dekat tuan-tuan mesti pernah jumpa kan yang banyak-banyak ni susun tepi dinding, terutama dekat office ataupun hotel kan. Penuh kan. Kadang bila kita nak cari satu-satu, mana satu outdoor dia ni, kita nak repair satu je, tapi kat belakang ada 10. Oh, nak cari saja pun dah setengah jam tuan-tuan. Dah lah duduk atas tangga kan. Pindah tangga yang ni ke? Yang ni ke? Ha, gunakan pengalaman tuan-tuan macam mana macam mana nak cari. Ini susah tuan. Kalau banyak, oh memang susah. Kita tak payah tanya owner lah. Dia pun tak tahu kat mana kan. Bila dah banyak-banyak macam ni, dia pun tak tahu. Okey. Keluaran paip air ke saluran buangan. Kesan dia akibatkan bau yang tidak selesa. Okey, contoh. Ini biasanya dekat apartmen ataupun bangunan tinggi ke, ataupun rumah yang memanjang ke belakang. Biasanya dekat tengah-tengah tu dia ada tandas ke apa kan. Pasang aircon dekat sebelah bilik yang ada tandas contoh. Jadi air buang dia, tuan-tuan, kat belakang tu ada nampak satu paip besar, paip putih daripada rumah tingkat atas, tuan-tuan pun tebuk masuk dalam tu kan. Rupanya itu untuk bahan apa? Orang panggil bahan buangan punya tandasnya paip kan. Masa mula pasang okey lagi, masuk 2 3 hari memanglah bahan dia tu tak masuk dalam aircon ni, tapi dia punya bau. Dia pun bau busuk. Lepas dia 3 hari orang panggil, kenapa aircon ni bau busuk? Ha? Ha. Tuan-tuan jangan kita tengok dekat mana kita nak buat saluran pipe air ni, kat mana yang terbaik lah. Sebab air ni satu lagi, dia tidak ada pressure tau. Jadi kita kena susun betul-betul lah. Air drain pipe untuk aircon ni dia tak ada pressure. Dia hanya mengikut gravity saja. Dia bukan macam pipe air. Ada valve buka keluar air, tak ada. Dia kosong je. Dia mengikut gravity. Kalau tuan-tuan buat tidak apa bersudut, air takkan keluar. Tu masalah tu. Dia akan jadi berlendir dekat dalam pipe ni, pipe air ni. Oh, tak nampak.
Ini yang last. Masa pasang. Kalau boleh janganlah pasang dekat dapur. Dapur ni banyak minyak kan. Nanti minyak. Ada orang pasang. Ada je yang pasang tapi saya rasa sebulan sekali kot kena servis ni. Kalau aircon macam ni. Tengok dekat KFC ke dekat McDonald kan. Ada je aircon dia. Tapi memang kerap kena servis. Sebab minyak. Buka-buka berminyak. Filter berminyak. Apa ni. Fin indoor berminyak. Hmm. Pengudaraan yang tersekat. Ya, bila berminyak, blower kita tak boleh tembak angin keluar lah. Tak guna pasang. Pasanglah benda lain. Ataupun kabur lah sikit kan. Saya pun tak tahu sebenarnya nak buat macam mana kalau dekat dapur ni. Dan saya pun tak faham kenapa dekat dapur pun orang nak aircon. Kecuali dalam dewan kan. Tempat apa? Macam master chef kan. Tu kan besar jadi tempat nak letak aircon tu kan sesuai lah. Ini kalau tempat sempit macam ni, tak payahlah. Pasang kipas je. Tolak kedai mamak pun tak ada aircon kat dapur. Okey, habis tuan-tuan. Nanti kita akan break sekejap. Kita tunggu pukul 10 lah. Lepas dalam pukul 10.30 nanti kita start apa ni charging. Kat mana nak charging? Pump down, kita nak vacuum macam mana? Mungkin petang kita akan buat service and maintenance. Kita tengok video dulu. Ini kerja saya dekat Perak suatu waktu dahulu tuan. Macam boleh tengok macam mana aircon dia. Sebulan sekali tuan. Service. Wajib. Tuan tengok aircon dia. Oh, kami ada dua tim dekat sini. Satu tim troubleshoot standby. Satu tim untuk apa ni servicing lah. Gila-gila lah. Minggu ni orang tu buat servicing, minggu depan orang tu buat apa ni troubleshoot, standby troubleshoot. Ini kilang nadi, bukan kilang dia logi nadi bumi. Saya tak ingat nama nadi bumi dia. Bukan bauxite dekat Gebeng tu. Apa nama? Tak ingat lah. Okey, tuan-tuan ada apa-apa soalan tak? Soalan. Ada soalan? Tak ada eh? Selamat pagi Encik Khairul. Ya, ya, ya. Nak tanya, yang troubleshooting tu tadi Encik tanya tu,
Kalau yang macam tadi yang gambar tu, dalam dia berapa kali dia akan buat dalam satu bulan ke atau daily ke? Oh, troubleshooting dia tidak ada, sebenarnya tak ada masa kan kalau maintenance dia. Troubleshoot Oh, kita on call lah, tapi biasa dekat situ troubleshoot kami pegang situ M&E. Nah, jadi aircon dengan wiring lah. Tak kisahlah job apa pun memang buat lah. Bukan pegang untuk aircon saja. Buat troubleshoot dia memang kita mana ada apa tiba contoh pukul 9 ni nak apa ni tiba-tiba troubleshoot kan. Kita tak tahu betul tak? Kita standby je. ha, Aha. okay. Sebab tu kita bergila-gila kan sebab nanti budak maintenance kata apa budak troubleshoot tak kerja pun. Ha. Minggu tu tak ada rosak apa-apa kan. Dia relax je. Tapi dia standby 24 jam. Ha. Lepas tu nanti minggu depan dia lagi maintenance, aku lagi kerja. Maintenance memang dah tentu dia tak hari dia ada jadual dia betul tak? Ha. Ha, ha. Alright. Okay. Lain? Tuan-tuan tengok video mula-mula tadi, saya sebenarnya jarang buat apa bawah 3 horsepower ni sebenarnya. Kalau orang minta tolong baru baru kita buat lah. Biasanya kalau dekat Johor dulu saya buat banyak 10 horsepower ke atas lah. Kita ada filler portable kan. Kalau 60 tan tu ada 4 biji. Split unit dah ramai yang buat. Jadi kita biarkanlah yang ramai tu. Kita ambil yang sikit-sikit. Ada lagi? Tak ada eh. Sekejap kita ambil satu satu bab lah. Saya pilih. Tujuh dah. Hmm. Ya, kita ambil charging. Sementara nak tunggu pukul 10 ni. Ada lagi 5 minit. Okey, semalam kita habis awal kan. Dalam pukul 4 macam tu. Saya sempat buat 3 video pendek. Tuan-tuan. Satu, vacuum. Ha, saya ada buat vacuum, charging dengan pump down. Nanti kita tengok lah. Belum sampai lagi masa dia. Saya masuk bab 9 dulu. Sekejap. Saya share. Buat macam ni je lah. Mengecas bahan pendingin. Bab 9. Okey, peralatan dia ada dua je. Kita perlukan manifold gauge dengan gas lah. Kalau tak ada dua ni memang tak boleh cas. Tapi kalau sistem kita kosong terus, kita boleh pakai lagi satu kaedah, timbang. Ha, manifold gauge, gas dengan alat timbang. Kalau dalam sistem dah ada gas, kita cuma nak tambah, kita susah nak timbang sebab kita apa tak tahu dalam tu ada berapa kan. Jadi nak cas cara timbang tu susah lah. Sebab tu saya tak masukkan dalam ni. Tapi kalau orang tanya, kau cas pakai timbang boleh? Boleh. Ha, tapi kena kosong lah dalam sistem tu tak ada gas langsung. Okey, boleh timbang. Okey, tuan-tuan Okay, manifold gas. Macam kita cakap semalam, yang biru ialah tolok tekanan rendah.
Kita ada butang pelarasan kat sini kat tengah ni. Nombor 2 ialah garisan tekanan. Kat meter ni ni tunjukkan jenis bahan pendingin yang boleh dipakai lah untuk apa manifold ni, dan barisan vacuum. Bawah daripada kosong ni semua bacaan untuk vacuum lah. Untuk merah ni ialah tolok tekanan tinggi ataupun merah, sama macam tolok tekanan rendah tadi. Dia punya bacaan dia. Dia ada butang untuk pelarasan, garisan dia untuk bacaan pressure, dan jenis bahan pendingin yang menggunakan tolok ni. Kalau ikut apa ni manifold gauge ni, lain jenis gas kena pakai lain punya apa ni pressure manifold gauge kan, sebab dia ada tunjukkan gas kat sini. Tapi sekarang kita nak beli sampai 3-4 manifold gauge, betul tak? R410A kita pakai satu, R32 punya kita pakai satu, ada dua set. R22 pakai satu set, R290 keluar baru pula, R600 nak beli baru. Ni kebanyakan orang tak buat macam tu, dia ambil yang mudah, yang ada reading PSI je. Senang pakai semua. Susah tuan nak pakai apa, banyak sangat meter, nanti kalau pergi mana-mana nak bawa semua kan, satu beg tu penuh dengan manifold gauge je, susah. Okey, bahan pendingin kita mesti ada, bahan pendingin kita mesti ada gas lah untuk charging. Kalau tak ada gas, bukan charging nama dia, kita check je. Kita cocok manifold gauge dekat apa dia punya valve tu, dah kita tengok je pressure. Itu bukan charging nama dia. Okey, kenapa kita perlu charging? Biasanya sistem akan dicas semula akibat unit telah mengalami kebocoran atau unit baru saja dibaiki. Okay, aircon tu kita bawa repair, bawa turun, repair apa, tak tahu, mungkin tukar kompresor ke apa, jadi dah tak ada gas dalam sistem, kita pasang balik, kita dah vacuum semua, dah test bocor apa, kita charging balik. Ataupun bocor, kita tengok pipe apa, discharge, pipe kecil tu, beku kan, kita dah tahu dah, tengok ini gas kurang ni, bocor ni. Kita terus charging. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh, tapi nanti tuan-tuan kena charging lagi sekali. Sebab kita tak cari kat mana bocor dia kan. Kena carilah dulu. Baru kita boleh charging. Buat apa? Kita charge, nanti kita masukkan gas. Lepas minggu, datang balik kan. Sebab Recording bocor in rupanya. Ya, itu dia antara dia sebab kenapa kita perlu charging. Okey, kaedah mengecas. Ada 4 kaedah asas. Pertama, pressure. Yang kedua, timbangan berat. Yang ketiga, arus. Yang keempat, suhu, subcooling dan superheat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Cik Kau, kita ambil Ya, ambil ya. tanda jap. Okey, okey. Boleh, boleh. Teruskan. Saya memang tunggu ni. Kira Okey, okey. Sekejap. Suhu dan Okey, kalau diharapkan semua orang dapat apa nama, anda semua dapat isi kehadiran dulu. Kita akan ambil attendance sekarang. Okey, sekejap.
Okey, jadi nampak dekat skrin? Nampak? Nampak, nampak. Nampak. Okey, jap. Kita checking sikit ya. Untuk hari ni. Okey. Ini 29 ni. 28. 29. 29 tuan. 9 ni. Okey, Cik Samsudin ada tak? Ada. Okey. Ini. Sana. Okey, Cik Masita sama kita? Cik Masita? Ada. Ada kan? Okey, Cik Khairul Hafiz? Cik Khairul Hafiz ada tak bersama kita? Ada tuan. Okey, Cik Melty ini Okey Raja ada tak? Ya, saya ada. Ya, okey. Puan YZ? Okey, Cik Nursa Juan. Ada. Okey, Cik Suryana binti Awang. Ada tuan. Okey. Cik Binti bin Mamat. Ada. Ada. Okey, lepas tu Cik Mamat. Betul. Cik Mamat Fauzi binti saya. Ada. Kali kedua lah. Kali ikutkan sebenarnya kali ikutkan kita lengkap lah. Semalam sesi ni semalam kita lengkap. Tapi hari ni kita ambil juga. Itu sesi kedua. Lepas tu kalau semua lengkap hari ni maknanya itulah. Semua nanti buka kamera. Saya open dulu. Cik Ika ada tak bersama kita? Cik Ika? Ada. Ada. Okey, dulu semua buka kamera. Kita akan ya. Okey, pastikan username anda dekat skrin boleh nampak lah. Anda punya nama dan juga kamera. Okey. Okey. Kamera. Satu ni. Okey. Nama saya ada dua. Nama siapa? Zulfi. Nombor baris 27 dengan baris 41. Hmm. Saya pun tak sure cik. Ke cik Lang ada login guna handset juga ke? Tak ada. Tak ada. Saya tak pasti. Sekejap, cuba confirmkan satu lagi tu. Takut orang lain. Sekejap. Saya minta kebenaran untuk buka video anda. Okay. Supaya anda boleh sebab saya ask to start video. Sebab host dia dapat ni lah buka video ataupun tolong mute kan untuk kelebihan host lah. Okay. Okay, lepas tu pastikan nama pastikan nama tu nama penuh nama penuh. Okay, saya rasa okay. Okay. Cik Kamil, nama? Okay, kejap. Saya punya kejap. Saya confirmkan. Cik Samsudin boleh tak ubah nama? Sebab dia dekat paparan dia keluar nama Gmail.
Okey. Yang ni kalau ikutkan tulis ini rename macam tu. Cik Samsudin ni edit dah. Boleh tolong tuan? Okey dah. Saya punya okey jap. Saya buat. Okey. Okey, nama penuh apa cik? Ni. Sedang kat sini tu ada. Syamsuddin Okey, Samsudin bin bin Abdul Hamid. Abdul Hamid. ni. Betul kan? Betul, betul tuan. Okey. Okey. Okey, jadi kita get ready ambil gambar. Okey, Cik Ikan standby. Ambil gambar. Okey, semua on kamera. Saya rasa dekat skrin ni semua nampak lah sahabat-sahabat kita yang mungkin kamera dia on tak on kan. Okey. Kalau semua on tu, kita terus screenshot. Itu saja. Lepas tu kita sambung balik lah pembelajaran. InsyaAllah. Terima kasih cik. Okey, right. Saya akan bantu. Okey, sahabat-sahabat kita. Okay, yang ni. Okey, dia tengok dia punya kamera on tak on Okey, boleh? Okey, Cik Adik, Cik Engku yang Cik Puan YZ, ada tak? Okey, macam mana? Cik Puan Z, Cik Engku, Cik Adik ada tak bersama kita? Ada tak bersama kita? Kita buka video. Ada tak bersama kita? Nampaknya tak ada respon. Tak apalah, kita ambil dululah. Kita ambil dulu gambar insyaAllah. Nanti kita adjust lah. Okey, Cik Ika. Boleh apa? Ambil gambar. Ambil dalam 5 keping kan. Okey, 1, 2, 3. Dah. Dah. Okey, jadi tak apalah. Attendance tu sebab semalam kita dah complete. Yang penting sepanjang sesi kita ada yang complete lah. Okey. Tapi yang ni tak apalah. Kita editing sikit lah nanti. Okey, jadi saya serah balik kelas kepada Cik Khairul Nizam lah. Okey, persilakan. Cik Khairul Nizam. Okey, right. Jadi attendance yang Google Form tu kalau boleh semua isi untuk hari ni lah. Sebab Dah 29. tuan, dah isi dah. Isi dah. Okey, right. Okey, setakat itu saja. Saya serah balik kelas kepada Cik Khairul Nizam. Jadi persilakan. Okay, terima kasih Cik Nizam. Okey. Kita take 15 lah. Boleh Boleh tak? Nak rehat ke nak sambung? Kita rehat dulu lah 15 minit Sambung balik. Lebih kurang dalam pukul 10.30 lah. Okay? Okey, boleh. Kita jumpa di 10.30.